akan masuk ke soalan nombor 1. Setakat ini kita akan faham cara kita menjawab sedikit. Okey, so kita akan memberi contoh soalan nombor 1. Okey, Raja 3 menunjukkan kawasan industri yang melepaskan asap hasil daripada pembakaran bahan api fosil ke atmosfera. Okey, apa yang kamu nampak gambar tu? Boleh kamu bulatkan? NO2 tu apa dia? Nitrogen oksida. Okey, SO2? Sulfur oksida. Okey, sulfur oksida. Okey, so sekarang ni apa yang kamu nampak dua bahan tadi tu adalah penyebab kepada apa? Hujan asid. Hujan asid. Yes, good. Hujan asid ya. Okey, so this one kita akan bagi apakah? Soalan nombor 1, apakah fenomena yang ditunjukkan dalam rajah 3? So jawapan dia adalah Hujan asid. Yes, good. Ya, hujan asid. Okey, so macam mana kita nak kenalkan pasal hujan asid? Okey, kamu boleh guna rajah macam ni lah. Okey, hujan asid lah untuk kamu ingat supaya hujan asid menyebabkan hujan oksida yang mewakili huruf N kat situ dan itu mewakili sulfur dioksida. Okey ya. Okey, kita tengok soalan yang nombor 2. Terangkan bagaimana fenomena ini berlaku. Okey, terangkan ini berlaku. Dua markah diminta terangkan. Okey, so apa jawapan kamu? Amir, boleh beritahu. Gas karbon monoksida, nitrogen oksida dan sulfur oksida ke atmosfera bergabung dengan wap air di atmosfera membentuk asid nitrik dan asid sulfurik. Okey, kamu boleh nampaklah. Kalau kamu boleh buat gambar rajah hujan asid di sini, kamu boleh nampaklah. Dia asid nitrik dengan first kali kamu katakan, okey, poin yang pertama adalah pembakaran api fosil membebaskan gas nitrogen oksida ataupun sulfur dioksida. Okey, poin yang kedua, gas ini akan bertindak panas dengan wap air dalam atmosfera. Betul, ada poin kamu tadi. Poin ketiga, dia larut dalam air bentuk asid nitrik ataupun okey, betul lah. Dan bagian hujan asid dengan pH kurang dari 5. Okey, so ada hujan asid kamu boleh ambil sebagai nota untuk kamu senang ingatlah sebab antara tajuk hujan asid ni adalah tajuk pasal global warming. Okey, so next soalan adalah okey, B, terangkan kesan kejadian yang dinamakan satu roman kehidupan akuatik. So apa yang nak kamu buat sekarang, kamu gariskan kesan. Okey, gariskan kesan. And then kesan dia kepada siapa sekarang ni? Kehidupan akuatik. Akuatik, okey, good. Okey, kehidupan akuatik. So untuk dapat the answers untuk satu markah, senang saja untuk dapat satu markah adalah kamu terangkan balik kesan kehidupan akuatik akan jadi apa? Okey, jadi apa kehidupan akuatik? Kamu rasa? Mati. Mati. Betul ya, mati tu ya? Ganggu rantai makannya. So kamu boleh cakaplah, okey, pH air akan jadi rendah, betul, rendah asidnya ataupun keasidan meningkat, tidak sesuai dengan tidak balas enzim. Enzim akan terengah asli. Populasi plankton berkurang ataupun kamu disebut sumber makanan haiwan akuatik berkurang. Kebanyakan telur ikan tidak dapat menetas. Populasi ikan akan berkurang. Rantai yang makanan terganggu. Okay. So dekat sini, cikgu nak bagi tahu 3 markah saja kan? Ya. Okey. Agak-agak 3 markah tu kat mana kamu senang ambil? Nilai pH. Kita punya satu markah tadi perlu dah dapatkan jawapan dia kan? Kesan kehidupan akuatik tadi tu? Nombor berapa tadi? Nombor 3. Mana? Populasi plankton terjejas. No, populasi ikan. Populasi tumbuhan akuatik berkurang. Itu ataupun mati. Yang ada sejawab tadi betul kan? Okey, yang tu poin yang pertama sekali kamu boleh letak untuk dapat satu markah secara percuma. Dapat satu markah secara percuma. Okey, lepas tu baru kamu boleh terangkan. Lepas tumbuhan akuatik berkurang ataupun mati, baru kamu boleh terang lepas siapa dia mati. Sebab pH air rendah ataupun keasidan meningkat. Okey, so bila keasidan meningkat, populasi plankton akan berkurang. So kita ambil markah berdasarkan kepada yang senang untuk kamu dapat scoring. Score. Okey, so next question.
Okey, namakan jenis pencemaran yang apabila asap. Okey, nampak keyword dia? Okey, asap ni gariskan keyword dia. Asap yang terbebas dari kilang perindustrian meningkat di dalam atmosfera. Asap daripada mana? Kereta ke? Takkan. Kilang perindustrian. Okey, so apa jawapan dia? Pencemaran udara. Okey, good Anis. Pencemaran nampak keyword dia di situ kan? Okey, pencemaran udara. Okey, next question. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 kamu boleh rujuk buku teks muka surat 151 buku teks tingkatan 4. Okey, soalan dia rajah 4.1 menunjukkan bahagian daripada struktur usus kecil manusia. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu labelkan P dan Q dan labelkan semualah. Itu alang-alang ya, kamu boleh labelkan semua. Okey, kamu labelkan semualah. Cikgu masih sekejap. P tu apa? Microvirus. Okay, microvirus. Betul ke microvirus tu? P. Virus. Kalau virus tu apa dia? Okey, Q. Baiklah. Q adalah laktia. Okay, Q adalah lactase. Okay, so P adalah sel epithelium. Okay, Q adalah lactase. Okay. Dia pelara darah dia tak perlu kamu gariskan dia sebenarnya. Okay, labelkan semua yang penting. Okey, terangkan penyusunan struktur P. Dia minta namakan tak? Tak kan? Okey, maksud dia suruh kamu, struktur P kamu dah tahu P adalah sel epithelium, betul? Okey, dia minta penyesuaian untuk sel epithelium. Okey ya. Apa ciri-ciri sel epithelium? Ciri-ciri dia. Struktur P adalah tertebal satu sel. Ini mempercepatkan penyerapan nutrien. Okey, good. Ya, so kamu kata dia setebal satu sel. Okey, betul ya? Okey, struktur P. Boleh tak kamu ubah nama dia? Tak perlu nak. Sebab kita takut kamu salah. Okey, so bila kamu tak tahu P tu apa, kamu guna balik je jawapan dia. Struktur P adalah setebal satu sel. Okey ya, jangan guna nama dia terus. Okey, so untuk apa? Fungsi dia setebal satu sel untuk mempercepatkan penyerapan nutrien. Okey. So ada lagi tak jawapan yang lain? Ya, ada lagi jawapan lain. Okey, so jawapan lain kamu boleh kata terdapat banyak microvirus. Okey ya, ada banyaklah. Kenapa ada banyak microvirus? Okey, sebab dia menyediakan luas permukaan yang besar. Okey ya, TMPI kat sini ya. Okey, so good. So next kita masuk 2 Roman. Okey, so cikgu nak tanyalah sekarang ni. Laktil, ala-ala dah masuk laktil. Laktil ni dia boleh menyerap apa saja? Oxidation acid. Betul, laktil. Okey, kalau kamu buat gambar rajah ini, okey, kamu boleh nampak lah. AL ni maksudnya asid lemak lah kan? Asid lemak. Okey, so kebanyakan pelajar dia akan lupa kata asid lemak. Okey, asid lemak dan glycerol ada contoh dia. Okey. And then vitamin D. Okey ya. Kalau dalam exam jangan pilih vitamin A, D ya. Kena slash satu-satu. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Okey, so next. Ke dalam Q. Okey, cikgu baru je terangkan tadi. Apa jawapan dia? Dia minta berapa? Satu saja kan? Okey, so berapa? Glycerol. Apa jawapan dia, Anis? Glycerol. Okey, glycerol. Okey, kita terima banyak jawapan di sini. Glycerol betul, asid lemak betul, vitamin A betul ya. Okey ya. Okey, so the next question. Okey, soalan nombor 2. Masih soalan. Okey. Soalan lelaki dewasa pada struktur A. Okey, struktur A. Sekarang ni tolong labelkan huruf R dulu. Apa dia R tu? Kolon. Good, kolon ya. R adalah kolon So bila dah tahu R adalah kolon, so kamu kena tahu fungsi dia. Kalau tak kamu kena cerita Okey, so ini adalah fungsi kolon Okey, serap air dan darah mineral, serap vitamin dan asid sampingan metabolisme. Okey, dan adalah penyahjaan. Okey. Okey, kalau tak tahu fungsi kolon, dah pokok kamu tak boleh cerita pasal kesan dia. Ya. Okey, itu adalah fungsi dia tak kan. Okay. Dia minta soalan seterusnya, terangkan kesan keadaan ini terhadap proses penyerapan yang berlaku R. Okay. Apa dia punya garis kat sini?
Apa dia garis? Proses penyerapan. Okey, kesan tu. Okey, kesan proses Penyerapan. So kamu boleh starting dengan proses penyerapan tu jadi macam mana? Betul? Okey, itu untuk dapat markah senang-senang kan? Okey, ya, markah senang-senang je. Proses penyerapan. Okey, ya. Ini ada jumpa balik. Terus, kolon. Okey, ya. Okey, ya. Kamu dah tahu isi dia, serap air dan garam nilo kan? Okey, so kamu boleh slash lah. Air kurang diserap ke dalam darah. Okey, ya. Oh, yang pertama. Itu proses penyerapan. Boleh tak guna garam nilo? Yes, boleh diterima juga. Okey, so bila air kurang diserap, okey. Okey, yang ni akan berlaku Cirit-cirit akan berlaku jika banyak air. Okey, dehidrasi berlaku jika kurang air. Boleh cerita sebab ini berapa markah? 2 markah saja kan? Okey, so kamu boleh pilih antara mana satu yang kamu nak lah, cirit-cirit ataupun dehydration Okey, pada cirit-cirit disebabkan maksudnya banyak air lah. Hydration maksudnya kurang air. Okey, so boleh tak kamu cerita hasil sampingan dia? Yes. Tapi cikgu rasa memadai untuk 2 markah ni yang ke atas adalah yang paling senang untuk jawab. Okey, dan ke poin kelas sekali adalah tindakan prestasi yang perlahan. Kenapa perlahan? Kerana berlakunya keradangan. Tindakan peristasis, kena ingat dekat mana lagi berlaku peristasis selain daripada dekat usus besar kolon ni? Di mana lagi berlaku? Dekat Esophagus. esophagus ya. So next soalan. Okey, soalan yang keempat kat sini. Okey, rajah 4.2 menunjukkan keadaan yang berlaku dalam rektum manusia semasa penyahinjaan. Okey, so kamu boleh nampak gambar di teks itu. Dia ada 2 gambar betul? Okey, rajah apa dia guna? Rajah 4.2A dengan rajah 4.2B. Okey, yang rajah 4.2A kamu nampak dia, tinja dia. Okey, normal. Rajah 4.2B adalah tinja dia keras. Okey, betul. Okey, dia tanya soalan dia kat sini. Terangkan kesan mengapa keadaan dalam 4.2B berlaku berbanding dalam keadaan rajah 4.A. Sekarang ni dia minta apa? 4.2B ke 4.2A? 4.2. Yes, betul. So kamu kena terangkan jawapan untuk 4.2B ya. Okey, keadaan ini semasa proses penyerapan berlaku di A. Kenapa jadi macam tu? Dia minta ayat apa sekarang ni? Berbanding. So kamu kena garis keyword berbanding di situ. Berbanding. Ayat berbanding macam mana? Kamu nak cerita apa? Nak buat perbandingan. Kamu nampak tak kat gambar tu? Jawapan dia senang-senang je. That's right. Amir. Keadaan rajah 4.2 berbanding rajah 4.2B berbanding 4.2A. Apa dia yang berlaku? Apa yang berlaku kat 4.2B? Penyahinjaan. No, tengok kat gambar. Tengok dekat gambar. Apa yang berlaku dekat gambar dia? Air diserap secara berlebihan. Kurang Nampak air? Cikgu tanya. keadaan fizik taik tu, tinja tu. Tinja yang keras. Tengok yang Ya. gambar saja. Tapi cerita yang soalan kebab di luar jawapan. Ya. Okey, so kamu cerita apa yang kamu nampak tinja dalam 4.2B lebih Keras. berbanding tinja dalam rajah 4.2A. Perlu tak nak kena fikir? Tak perlu. Betul tak senang dapat satu markah di sini? Senang saja ni, satu markah je. Tak apa-apa perlu baca buku pun kat sini senang dapat. Ada gambar dekat sini, betul? Okey, ada gambar di situ. Okey, kat sini 2 markah betul? Ni pun ada 1 markah. Ini cikgu bagi kita macam mana nak dapat 1 markah tanpa membaca buku kan? Okey. Okey, next. Markah yang kedua. Baru kamu cerita. Pasal explanation tadi. Okey. Kenapa dia keras? Kurang air. Kurang air. Okey, kurang air jangan cerita dah sikit. Bagi banyak sikit sedap. Okey ya. Rajah 4.2 mengalami sembelit. Ya, sembelit pasal apa? Kurang minum air. Ya, cukup 3 markah. Ni cikgu dah ready untuk 3 markah. Okay. Kalau kata dia 2 markah, sampai sembelit boleh cukup. Sebab apa dia sembelit? Sebab dia kurang minum air. Okey. Okey, selain daripada sembelit tu apa lagi dia kurang? Sebabnya pelawas kurang kan? So dia akan ada kaitkan air dengan pelawas ya. Okey, serat sama. Okey. Oleh itu pelawas tidak mengembang dan tidak menambah isi badan usus. Okey. Next
soalan. Lawas ni untuk peristalsis. Okey. Di mana lawas S tu maksudnya diserap air untuk kes sembelit. Sembelit huruf S ya. Okey, supaya kamu tidak silap fakta di sini. Okey, untuk next question soalan nombor 3. Okey, soalan 5 lah ya. Kita tengok setiap negeri trial semua ada tajuk ni. Dan cikgu yakin tajuknya akan masuk lah ya. Okey, so semua orang akan sekolah tajuknya. Tajuk fotosintesis ya. Okey. So kita tengok soalan ni. Pelajar 6 menunjukkan hubungan antara proses fotosintesis dan proses respirasi sel dalam tubuhan. Okey, apa yang kamu nampak kat gambar ni? Ada anak panah di atas, betul? Okey, kat anak panah tu ditulis pengambilan gas karbon dioksida meningkat. Di bawah pengambilan gas karbon dioksida berkurang. Ada huruf X, betul? Okey, ada huruf R dan S, betul? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu tulis huruf R tu mewakili apa sebenarnya? Bersih. Yes, betul, good. Bersih ya? Okey, tanya Amir. Bersih. Ha? Ruji bercis. Okey, rugi bersih. Thank you Syamilia. Okey. Okey, so bila kamu dah tahu rugi bersih dengan untung bersih. Soalan dia. Rasakan rajana, apakah X? Okey, simple je. Adalah Titik pampasan. okey, di pampasan. Okey, di pampasan. Okey, nombor 2. Apakah yang berlaku di X? Kadar fotosintesis menjadi sama daripada kadar respirasi gas karbon dioksida yang perlu diterap daripada atmosfera melalui toma untuk menampung kadar pergunaannya dalam fotosintesis. Cuba tengok apa markah kat situ. 2. Ayat kamu tu, okey, betul lah ada markah ni, 2 markah. Okey, so macam mana nak betul-betul nak tengok markah dia. Kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Sama. Ada cikgu nampak perkataan sama kadar? Betul lah tu ya. Okey, sama kadar. Okey, kita markah. Okey, yang kedua, fotosintesis akan digunakan sepenuhnya respirasi tubuhan dan juga glukosa yang dihasil daripada fotosintesis akan dioksidakan semasa respirasi. Okey, maksudnya kebanyakan pelajar tak boleh jawab poin. Okey. Poin keempat ramai pelajar akan jawab. Oksigen yang dihasilkan daripada fotosintesis akan dioksidakan semasa respirasi. Karbon dioksida yang dibebaskan daripada proses respirasi digunakan dalam proses fotosintesis. Okey, so cikgu rasa poin yang pertama dan poin yang kedua senang kan? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu buat nota sikit lah untuk R. Untung bersih maksudnya kadar fotosintesis melebihi kadar Respirasi. Okey. Kalau rugi bersih itu maksudnya kadar respirasi melebihi kadar Fotosintesis. fotosintesis. Okey, betul. Sekarang ni cikgu nak juga kamu buat nota sedikit. Formula untuk fotosintesis. Okey, kita dah bagi kat bawah tu ya fotosintesis dia. Kat warna orange tu. Ya. Apa nota fotosintesis tu? H2O tu apa? Air tambah karbon Dioksida. karbon dioksida dengan bantuan cahaya dengan klorofil akan dapat apa? Dapat tenaga. Okey, sumber tenaga tu. Apa dia? Kamu dapat bahan organik kan? Okey, dapat oksigen dengan air Okey. Kamu boleh guna bahan organik lah, nak guna makanan pun diterima. Okey, untuk respirasi bahan organik tambah dengan oksigen akan dapat karbon dioksida tambah dengan air. Okey, so kamu boleh nampak formula fotosintesis dengan respirasi di mana dia akan tukar apa tu? Dia tukar oksigen kan dengan karbon dioksida. Tukar oksigen dengan karbon dioksida. Okey. Okey, cikgu boleh teruskan ke? Okey, next soalan. Okey, next soalan B. Ramalkan. Okey, dia minta kamu ramalkan kesan tersebut sekiranya keadaan kekal pada X untuk jangka masa yang lama. Dia tanya kesan ya. X tu maksudnya titik papasan kan? Titik papasan tu maksudnya kadar yang sama untuk
Apa kesannya? Pokok tu dia jadi terbantut. Okey, pokok dia terbantu. Nak guna pokok ke? Tumbuhan. Okey, pertumbuhan ya. Pertumbuhan dia terbantu. Betul tu ya? Markah di sini. Okey, 3 markah. Kena panjang lagi tu. Ambil. Pertumbuhan terbantut kerana kadar glukosa yang dihasilkan sama dengan kadar glukosa yang diserap. Betul, dah poin kedua. Ya, so baru cukup 2 markah itulah masalah kamu tak cukup 3 markah kan. Okey, so kamu boleh ceritalah. Okey, pada kisah pertumbuhan tadi, kamu boleh dapat poin yang pertama tadi, senang-senang saja kan, kadar pertumbuhan terbantut dekat poin nombor 4, betul? Dekat sini poin nombor 4 tu dapat nombor 1 lah, 1 markah. Okey, kadar penghasilan glukosa oleh fotosintesis sama kadar dengan glukosa yang dihasilkan oleh respirasi. Poin yang kedua. Okey, dapat cerita tak penghasilan buah ataupun bunga. Okey, dia ada penghasilan bunga Okey, ataupun kamu boleh jawab hasil menurut yang lama. Structure. Okey, cikgu kalau kamu walaupun di sini ada kamu lebihkan jawapan sikit ya, lebihkan jawapan sikit. Tapi dalam titik yang pendek-pendek, dengan sambung panjang. Okay, so next soalan nombor C. Okay, berdasarkan raja 6, terangkan perbezaan antara R dan S. Okay, gariskan kata kunci dia. Perbezaan. Perbezaan. Okay, so soalan perbezaan, kita buat kotak tu kat sini. Boleh tak buat kotak? Bahagian A boleh buat kotak tak? Tak boleh. Tak boleh. So, kita buat macam mana? Buat manakala. Manakala ataupun buat perbandingan lah di sini. Okey, so macam mana kamu nak jawab perbezaan dia? R mengalami untung bersih manakala S bersih. Okey, dah satu markah ya. R mengalami untung bersih dalam glukosa manakala S adalah mengalami untung bersih dalam glukosa. In one sentence dan titik. Ya, dia faham kan? Untuk cikgu punya jawapan ni cikgu buat kotak lah nak tunjuk. Tapi dalam kamu punya jawapan jangan buat dalam bentuk kotak. Faham kat sini? Okey, so mana lagi kamu nampak lagi senang? Poin nombor 2 senang. Poin nombor 2. Pengambilan gas karbon dioksida pada R lebih tinggi berbanding pengambilan gas karbon dioksida pada S. Okey, good. Ambil. Okey, kamu ambil poin yang keempat, betul? Okey, kamu cerita pengambilan karbon dioksida daripada peringkat R lebih tinggi manakala pengambilan karbon dioksida pada S menurun. Betul tak? Okey, ataupun kamu nak ambil poin yang kedua dan poin ketiga pun boleh juga. Okey, saya akan terima.